Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar. Okey, so jadi kita teruskan kepada perbincangan soalan kita. Okey, menjana kecemerlangan Okey, so jadi kita tengok kepada soalan yang pertama. Okey, tentukan sama ada setiap hubungan berikut ialah suatu fungsi ataupun bukan fungsi. Okey yang ini cikgu buat jawapan terus. So jadi cikgu akan tambah nota-nota sedikit lah untuk kamu faham macam mana cikgu boleh dapat jawapan tu lah. Okey, yang pertama ialah A. 1A dia bagi koordinat 00. Ini tanda-tanda fungsi 14, 28, 312. Okey, macam yang cikgu dah terangkan kepada kamu dulu. Yang kosong ini adalah nilai X kalau ada nilai X lah. Dan yang kosong kedua ni adalah nilai Y. Okey, macam mana kita nak tengok itu adalah fungsi ataupun bukan fungsi? Kita tahu fungsi ada dua hubungan yang ada fungsi, iaitu 1 kepada 1 dan juga banyak kepada 1. Okey, kita tengok A. Okey, A kenapa cikgu kata fungsi? Sebab apa kamu tengok kosong, 1, 4, 2, 8, 3, 12. Kalau kamu tengok dekat dalam graf, kamu tengok tanda-tanda ni kamu dah boleh tahu dah. Okey, 0, 1, 2, 3 semuanya adalah berbeza. Termasuk dengan dia punya image 0, 4, 8, 12 pun berbeza. So jadi itu adalah fungsi, hubungan 1 kepada 1. Okey. Dalam jawapan ini, kamu nyatakan fungsi pun tak ada masalah. Sebab apa dia nak kamu kata tentukan sama ada setiap hubungan berikut ialah fungsi ataupun bukan fungsi. Yang ini cikgu bagi gambar raja ni sebab apa? Supaya kamu boleh tengok kenapa jawapan dia adalah fungsi melalui hubungan 1 kepada 1. Okey, kita tengok bahagian B pula. Okey, kita tengok B, kamu tengok dekat sini ada objek yang sama tetapi dia petakan kepada image yang berbeza. Maksudnya daripada satu objek pergi kepada dua image. So jadi daripada satu objek itu 25 dia menghasilkan dua image iaitu 5 negatif 5. Bila kamu dah tahu perkara itu, kamu tahu ialah hubungan 1 kepada banyak. Okey, so jadi B ialah bukan fungsi. Kamu kena tahu bukan fungsi ada dua, iaitu hubungan 1 kepada banyak dan hubungan banyak kepada banyak. Itu soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Wakilkan hubungan set yang berikut dalam bentuk pasangan tertib, jadual, graf dan persamaan. Okey, kamu tengok jawapan yang cikgu berikan. Okey, kamu tengok set integer B 1, 2, 3, 4, 5. Set gandaan dengan 11. So akan hasilkan A 11, 22, 33, 44, 55. Okey, cikgu ingatkan sini ialah B ini adalah objek. Okey, B ini adalah objek So jadi objek, sebab apa dia kata selepas dia dah buat set gandaan dengan 11 maka terhasil satu lagi set iaitu A. So jadi A ni adalah image. Kalau kamu nak kata mana satu X, mana satu Y, ini adalah X, ini adalah Y. Okey, saya harap kamu faham. Okey, so jadi kamu tengok satu. Bila kita imagekan, kita gandakan dengan 11 akan dapat 11. So 1 darab 11 akan dapat 11. 2 darab 11 akan dapat 22. 3 darab 11 akan dapat 33. So jadi macam mana kita nak buat pasangan tertib? Okay, so jadi pasangan tertib dia macam ni lah. Pastikan ada kurungan yang ini, kurungan yang lengkuk ni. Selepas tu kita ada buat macam dalam bentuk koordinat lah. Okay, dalam bentuk koordinat. Okay, 1, 11. Ini satu adalah yang daripada set B tadi. Dan 11 adalah daripada set A. So 1, 11, 2, 22, 3, 33. Okey, sampailah 5, 55. Okey, dalam bentuk jadual macam mana pula? So jadi kita akan biasalah bila kita tahu X dengan Y, X selalunya di atas,
Y di bawah. So jadi kita tahu bahawa kita masukkanlah 1, 2, 3, 4, 5 dan ini adalah image yang dipetakan lah. So 1 ganda darab dengan 11 dapat 11, 2, 22, 3, 33, 4, 4, 5, 55. So jadi macam mana pula dalam bentuk graf? Okey, dalam bentuk graf cikgu nak tekankan ialah pastikan kamu tahu bila kamu buat graf, kamu dah belajar graf fungsi, pastikan dalam bentuk graf itu X dekat paksi yang melintang ni. Okey, so jadi dekat sini nampak yang B ni. Jangan kamu terbalik jangan B dekat bahagian Y ni. Jangan B pula dekat sini. B dekat sini. So jadi kamu masukkan nilai 1, 2, 3, 4, 5. So jadi kamu tandakan dengan, kalau boleh bagi tanda X, itu yang dibenarkan. Termasuk bila kamu buat graf fungsi lah. So jadi buat tanda X itu. So jadi cikgu harap kamu dah buat yang ini, graf tu, dan juga persamaan. So jadi kita tahu bahawa 1 darab 11, 11, 22. So kamu buat macam ni, senang. Okey, 11 sama dengan 11 darab 1. So jadi 22 sama dengan 11 darab 2. Okey. So jadi apa yang berubah itulah yang kamu jadikan X. So jadi ini adalah Y ataupun Fx. So jadi maka jadilah persamaan Fx sama dengan 11 X. Okey, itu soalan nombor 2. Okey, kita tengok juga yang bahagian B, set integer I sama dengan, dalam kurungan set dia ialah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas itu set kuasa 2 sempurna. S kuasa 2 sempurna maksudnya ialah kalau 1 contoh 1 kuasa 2 dia dapat 1. Ni kuasa 2. 2 kuasa 2 dapat 4. Macam tu. So jadi kamu boleh tengok. Okey, kalau 1 dia punya objek dia 1, image dia 1 kuasa 2. So akan dapat 1. So 2 kuasa 2 kan dia dapat 4. Okey, dan seterusnya lah. 3 kuasa 2 dapat 9, 4 kuasa 2 16. So jadi kamu tukarkan dia dalam pasangan tertib. Pastikan dalam buat pasangan tertib, kalau dalam soalan ditanya tentang pasangan tertib, pastikan benda ini jangan tertinggal. Elok-elok kamu dah buat dah, koordinat tu cantik, tiba-tiba kamu tertinggal yang kurungan besar ni. So jadi menjadi satu kesalahan lah. Okay, so jadi pasangan tertib, dia tengok satu yang dia pada I, lepas tu S dekat sebelah dia 1. So jadi I 2, S dia adalah 4. So kamu boleh tengok dekat pasangan tertib ni Okay, lepas tu jadual pun sama, di atas dia adalah I, di bawah adalah S. So jadi 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. So bila kamu dah bentuk jadual, senanglah kamu nak bentuk graf. Graf ni hanya buat plot saja, di mana nampak ni 1, 2, 4 dekat sini. 3, 9. So jadi dipetakan dalam bentuk graf. So jadi selepas tu apakah nak buat persamaan macam yang cikgu ajar tadi itulah. So 4, kita ambil 1 tadi 1 sama dengan 1 kuasa 2. Ambil pula 4 sama dengan 2 kuasa 2. Lepas tu 9 sama dengan 3 kuasa 2. So jadi kamu akan dapat Fx sama dengan X kuasa 2 seperti dalam jawapan ni. So itu untuk soalan yang B lah. Sekarang ni kita tengok nombor 3. Luas permukaan sebiji bola L berbentuk sfera ialah hasil darapan pi dengan kuasa 2 jejarinya J. Nyatakan pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah bersandar ni dia kalau contohnya kita tengok pada pemboleh ubah tidak bersandar contohlah Y, cikgu bagi contoh
Y sama dengan 3X tambah 2. Contoh. Okey, macam mana kamu nak tahu mana satu pun boleh ubah bersandar, mana satu pun boleh ubah tidak bersandar. Okey, yang dikatakan bersandar, yang dikatakan tidak bersandar tu ialah nilai adalah kepada Y. Kenapa? Kalau nilai X ini berubah, maka Y pun berubah. So jadi dia macam hasil dia. Apa hasil dia? Itu pun boleh ubah bersandar. Dia berubah disebabkan ada perubahan kepada nilai yang yang ditukarkan pada pemboleh ubah tak bersandar. Tak bersandar yang X ni. Di mana kamu letaklah 1, so jadi nilai Y dia akan berbeza. Itu maksud bagi pemboleh ubah bersandar, pemboleh ubah tidak bersandar. So jadi kalau kita tengok kepada L ni, dia sama dengan L sama dengan hasil darab 4 pi J. Okey. Mana kita nak cari pemboleh ubah bersandar? Senang je. Pemboleh ubah bersandar ialah L. Sebab apa? Kalau kita letak nilai J yang berbeza, akan menghasilkan nilai L yang berbeza. So jadi dikatakan L adalah pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah tak bersandar ialah J. Cikgu, kenapa tak pi? Pi nilai constant. Kamu ada belajar dulu dalam bulatan, pi itu bersamaan dengan 22/7 ataupun 3.142. So jadi dia ada nilai yang sama. So kita tak boleh jadikan dia sebagai pemboleh ubah tidak bersandar. J boleh berubah. J itu adalah jejari. So jejari dia kuasa 2. So jejari dia tak kisahlah kamu letak nilai 2 ke 3, dan apabila kamu letak nilai yang berbeza pada J ini, maka dia akan menghasilkan nilai L yang berbeza. Itu kamu kena faham apa maksud pemboleh ubah bersandar, pemboleh ubah tidak bersandar. Okey, so jadi tuliskan hubungan antara L dengan J, macam yang cikgu dah beritahu lah. L sama dengan 4 pi darab dengan J kuasa 2. Okey, kalau kamu buat jawapan ni maka betul lah. Okey, 4 pi J kuasa 2. Okey, so jadi kita terus kepada soalan nombor 4. Okey, soalan yang keempat sama macam soalan 2A dengan B. Cuma dia punya bagi soalan tu berbeza lah. Tadi dia kata dalam nombor 2, dia kata set integer B, lepas tu set gandaan dengan 11A. Tapi yang ini dia beritahu dibagi T dan U, lepas tu dia kata hubungan set T kepada set U ialah kuasa 3. Manakah dia punya hasil dia ialah set U. Apa yang berubah ialah set T. Maksudnya kalau kamu nak nyatakan set T ni macam objek, ni set T, objek. Kamu tengok ayat dia kepada set U. So set U adalah image. Ataupun objek ini sama dengan X dan U ni sama dengan Y. Itu yang nak bagi kamu faham lah. Okay, dan bila kamu nak buat graf dan sebagainya. So jadi kuasa 3. So maksudnya apa sahaja dalam set T ni, okey, kita kuasakan 3 dapat dalam set U. Sebagai contohnya T 1 kuasa 3 akan dapat 1. 2 kuasa 3 akan dapat 8. Dan 3 kuasa 3 akan dapat 27. 4 kuasa 3 akan dapat 64. Kamu boleh tengok dalam pasangan tertib. So jadi kamu tengok So kamu tengok 64. Okey, macam mana kamu nak buat? Okey, kamu tengok jadual. Okey, kalau kamu dah tengok jadual sama je. T dekat atas, U kat bawah. Okey, di mana T ni adalah objek, U adalah image. Okey, so jadi kamu petakan dia dalam graf. Okey, di mana 1 dengan 1, 2 dengan 8, 3 dengan 27. Pastikan kamu petakan tu dengan betul lah. Okey, so jadi persamaan dia macam yang cikgu terangkan masa 2 tadi tu. Senang sahaja, iaitu kamu ambil tadi image, contohnya 1 sama dengan, okey, kamu ambil tadi objek 1 kuasa 3. Okey, 8 sama dengan 2 kuasa 3. So di sini kamu boleh tentukan ini adalah untuk nilai fx
dan sama dengan ini adalah nilai X. So, kuasa. Okey, itu saja. Okey, selepas ini betul pengajaran dan pembelajaran kamu akan disambung oleh Cikgu Nadia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Cikgu Nadia. Okay, Cikgu akan sambung apa yang Cikgu Nubairi dah bentang tadi. Kita terus kepada soalan nombor 5. So soalan nombor 5 dia kata Bapa Amira memberikan wang belanja kepadanya sebanyak 100. So 100 ni maksudnya nilai asal lah. So dia kata jika dia berbelanja sebanyak RM2 setiap hari, hitung baki wang selepas 2 hari. So satu hari RM2, 2 hari jadi RM4. Jadi baki dia adalah RM46 lah. Okay, satu hari RM2, 5 hari RM10. Baki dia RM60. Satu hari RM2, 10 hari RM20, baki dia RM80. Senang kan? Okey. So seterusnya dia kata diberi Y mewakili baki wang Amira selepas X hari. Lengkapkan jadual nilai di bawah. Okey. So dia dah kata X ni adalah hari, Y ni adalah baki duit. So kalau kita tengok kat sini sebenarnya kita dah selesaikan sedikit lah. So lepas 5 hari baki dia ada RM90. Lepas 10 hari baki dia RM80. So kalau tengok dekat sini pola dia 90, 80, 70, 60. So kalau tak kira pun boleh teka. 50, 40, 30, 20, kosong. 10, kosong. Okay. So settle yang itu. Mudah. Okay, seterusnya P. Lukis graf bagi fungsi Y sama dengan 10 tolak 2X. Okay, sebenarnya ini adalah persamaan yang mewakili baki duit, baki duit, kemudian tolak ni, baki Y tadi kan dia kata baki duit, X adalah hari. So maknanya 10 Y adalah baki duit, 100 adalah duit asal dia, tolak dengan RM2 satu hari belanja, X ni adalah hari. Okay, gunakan skala 2cm kepada 10 unit pada paksi X dan 2cm kepada 10 unit pada paksi Y. So yang pertama adalah awak kena refer kepada jadual nilai awak. Okay. So, langkah kedua adalah awak bina paksi X dan paksi Y. Okay, dia kata 2cm kepada 10 unit. Awak jangan ukur pakai pembaris pula 2cm. 2cm ni adalah 10 petak kecil. Okay, 10 petak kecil ataupun 2 petak besar ni lah. Okay, 1, 2. 10 petak kecil. Dia kata 2cm kepada 10 unit. Maknanya bermula dengan 10 lah. 10, 20, 30 dan seterusnya. Kita tengok ambil nilai maksimum untuk paksi X sahaja. Sampai mana 50. So make sure 50 ada dalam paksi lah. Kalau buat sampai 40 je tak lengkap lah. Sebab 45 dan 50 tak boleh nak plot nanti. Okay. Kemudian paksi Y 2cm kepada 10 unit juga. Okay. 10 petak kecil adalah 2cm. So 10, 20, make sure nilai minimum dan nilai maksimum tu termasuk dalam skala. Okay. Kemudian awak plot macam biasa. Okay, kosong jangan lupa lah. Okay. Kemudian plot macam biasa. 5, 90 dan seterusnya. Okay. So kalau awak tengok dekat sini. Okay. Dan awak gariskan dia, awak akan dapat satu persamaan linear. Awak dah belajar dalam tingkatan 1, persamaan linear adalah pemboleh ubah dia, kuasa tertinggi adalah 1. So make sure bila awak plot dan awak gariskan, semua plot awak berada dalam garisan awak lah. Sebab dia adalah satu persamaan linear. Okay, satu garis lurus. Okay, so settle graf awak. Okay, make sure ada skala dan awak plotkan dia dan jelaslah garis. Okay. Kemudian dia kata daripada graf, bilakah semua wang simpanan Amira habis dibelanjakan? Okay, mana dia nak tanya baki. Okay, so kena tahu X mewakili hari, Y mewakili baki duit. Soalan tadi dia dah cakap kan kat bahagian B. Okay, so dia kata bila dia nak baki duit adalah kosong, maknanya awak kena tengok dekat paksi Y. Kat mana bila mana paksi Y adalah kosong. Kita tengok dekat plot kita ni 90, 80, 70, 60, 50, 40, sampai dekat sini. Betul? So sini adalah di mana baki dia adalah kosong ataupun habis dibelanjakan. Maknanya pada hari yang ke-50 wang simpanan Amira habis dibelanjakan. Kalau ikut logik pun logik lah kan. Satu hari RM2, hari ke-50 habislah RM100. Okay, kemudian bilakah wang simpanan Amira berbaki sebanyak RM44? So dia tanya baki lagi. Tapi sekarang ni baki dia RM44. Baki adalah paksi Y. So awak kena tengok dekat paksi Y. Dekat mana RM44? Okay.
Bila awak tengok okey dekat situ RM44, maka awak buat satu garisan melintang menuju kepada graf yang awak lukis. Okey. Dan menuju kepada yang awak lukis pula graf mencacang ke bawah. Okey. So dekat situ awak akan baca dekat paksi X, okey. Awak tak boleh main agak-agak je. Awak kata dia terlebih sikit daripada 25. So awak kata 27. No. Awak kena baca betul-betul skala dia. Dia akan terletak betul-betul dekat nombor 28 ataupun poin yang ke-28. Okay. Macam mana nak baca? Awak tahu dia kata 2 cm kepada 10 unit. Maknanya daripada 0 pergi ke 10 ni ada 10 petak kecil. Maknanya satu petak kecil ni mewakili 1. So maknanya 10, 11 dan seterusnya. Ni 20, 21, 22, 23 dan seterusnya dan dia akan betul-betul dekat 28. Okay. Awak tak boleh main agak-agak, awak kena baca betul-betul dekat salah. Sebab soalan dia kata daripada graf. Okay. So make sure baca daripada graf. Okay. So settle soalan nombor 5. Terusnya soalan nombor 6. Soalan nombor 6 dia kata Wilson ingin membina sangka anapnya yang berbentuk segi 4 tepat dengan lebar P meter dan panjang 3P meter. Jika A mewakili luas sangka anak itu, maka hubungan A dengan panjang dan lebar sisinya diwakili oleh A sama dengan 3P kuasa 2. Okey, kita tahu rumus luas adalah panjang darab lebar. Jadi 3P darab P dapatlah 3P kuasa 2. Okey, sebab tu dia kata kat sini A sama dengan 3P kuasa 2. Okey, kemudian dia kata lengkapkan jadual nilai di bawah dengan fungsi A untuk 0 hingga 6 bagi nilai P. Okey. So macam biasa gantikan bila P kosong, A kosong lah. Okay, tak ada panjang, tak ada lebar, mana mungkin ada luas. Okay, kemudian bila masukkan 1 dapat 3. So 1 kuasa 2, 1 darab dengan 3, 3. 2 kuasa 2, 4. Darab 3, 12. 4 kuasa 2, darab 3 dan seterusnya. Okay. So lengkaplah jadual awak. Kemudian soalan B dia kata lukis graf bagi fungsi A gunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 10 unit untuk paksi Y. Okey, dekat sini soalan nombor 5 dia tak sama macam soalan nombor 6. Soalan nombor 6 tak sama dengan soalan nombor 5. Soalan nombor 5 dia bagi awak punya equation dalam bentuk X dan Y. Tapi dalam soalan nombor 6 dia bagi awak dalam A dan P. Okey. So bila awak lukis graf, okey, awak perlukan paksi X dan paksi Y. So dekat macam mana awak nak tahu siapa yang duduk dekat paksi X, siapa yang duduk dekat paksi Y? Okey, mudah. Yang depan akan sentiasa paksi Y, yang belakang akan sentiasa paksi X. Okey, untuk soalan lah. Okey. Kadang-kadang juga awak boleh tengok dekat sini, dekat skala yang dia bagi ni. Okey. Dekat skala yang dia bagi ni biasanya dia mewakili untuk paksi X. Okey. So dekat sini awak kena bina ataupun awak bawa tadi daripada soalan A, table awak tu, okay, jadual nilai awak tu, okay, bawa untuk awak jadikan rujukan untuk memplot graf. Okay. So yang dekat sini ada beberapa tips lah untuk awak tahu mana satu paksi X, mana satu paksi Y. Okay. So satu yang kat sini, dia bagi awak dalam bentuk range ni, julet ni, dia akan jadi paksi X. Ataupun bila tengok dalam jadual nilai, yang duduk atas akan jadi paksi Y. Paksi X, sorry. Yang duduk atas akan jadi paksi X, so yang bawah ni akan jadi paksi Y. Okay. So bila awak plot, okay. So P dia akan jadi paksi X. Okay. Y dia akan jadi A lah. Okay. Sebab yang ni bukan X dan bukan Y, maka awak kena ikutlah P dan A. Okay. Yang atas paksi melintang, yang bawah paksi mencancang. Ataupun yang atas akan jadi paksi X, yang bawah akan jadi paksi Y. Okay. So bila awak plot, okay, awak plot, sebelum awak melukis garisan yang menyambungkan titik-titik koordinat ni, okay, awak kena tahu dia adalah bentuk graf kuadratik. Okay, minggu lepas Cikgu Hafiz dan Cikgu Nubairi dah tekankan, okay, kuasa tertinggi dia adalah 2, maka dia adalah bentuk kuadratik. So awak tahu bentuk kuadratik mesti dilukis secara hands free ataupun tanpa menggunakan pembaris. Okay. Maknanya awak kena tahu awak plotkan dia daripada kosong sambung sampai ke atas ni dengan menggunakan hands free lah, tanpa menggunakan apa-apa bantuan lah selain daripada tangan sendiri. Okay. So bila awak dah plotkan dia dah jadi satu graf kuadratik. Separuh kuadratik ni kalau awak perasan ni adalah separuh graf senyum. Okay. Kalau sambung kat sebelah sini dia akan jadi graf senyum lah. Okay. Okay, seterusnya T daripada graf.
Okay. So bila soalan kata daripada graf, awak tak perlu tak perlu tunjukkan jalan kerja. Maknanya tak perlu pengiraan lah, awak perlu tunjuk dekat graf awak lah. Tentukan luas kawasan tangkar arnab itu apabila lebarnya ialah 5.2. Okay. Kalau kita tengok daripada soalan ni tadi, dia kata lebar adalah P. Okay. So P, bila dia kata P, terus je lah tengok dekat paksi X. Sebab P kita adalah lebar. Okay, so 5.2. Dekat mana 5.2? Again, awak tak boleh main teka-teka, kena baca betul-betul lah. Okay. So, kena tengok dekat sini 10 unit, 10 petak kecil. Okay, dia kata dah X adalah 2 cm kepada 1 unit. Maknanya 10 petak kecil ni beza dia adalah 1. So, setiap petak kecil ni mewakili 0.1. So, kalau 5.2 maknanya 5. Kemudian panjat lagi 2 petak kecil. Okay, 5.2. Okay, kalau 5.5 dekat sini lah. Okay, 4.5 dekat sini. Macam tu lah. Okay, so 5.2 gariskan sampai menuju kepada graf yang awak lukis. Kemudian awak akan lukiskan satu lagi garisan yang mendatar menuju kepada paksi X. Paksi Y. So dekat situ awak akan nampak dia ngam-ngam sentuh dekat 80. Okay. Disebabkan soalan ni adalah daripada graf, maka jawapan akhir kalau dalam exam dia akan ada julet lah. So next, jawapan awak tu sepatutnya tak boleh lari daripada 80 lah. Jangan pula tiba-tiba jawapan awak 85 tu memang jauh sangat lah. So dia antara plus minus 1 katanya. Okay. Kemudian so jawapan awak sepatutnya antara 79, 80 ataupun 81 lah. Dia tak boleh lari jauh lah daripada nilai tu. Kalau lari jauh sangat maknanya graf awak tak cantik lah. Okay. So graf awak tak cantik. Dalam dunia ni tak ada graf yang tak cantik. Okay. Semua graf cantik. Okay. So it's either kita tak banyak praktis ataupun awak tersalah plot graf lah. Tersalah plot nilai. So tiba-tiba graf awak ada bengkok ke, belok ke. Okay. So cek balik lah kalau graf awak jauh sangat bacaan tu. Okay. So maknanya luas kawasan sangkar dia adalah 80 apabila lebar dia adalah 5.2. Okay. So again cikgu cakap kalau soalan dia kata daripada graf, so awak tak boleh tunjukkan jalan kira lah. Okay. Kalau awak nak check guna kalkulator boleh juga. Okay. Cuma jangan tunjuk jalan kira lah. Bila awak tunjuk jalan kira tu maknanya awak dah menyalahi soalan. Okay, seterusnya soalan kedua, luas kawasan tangkar arnab sekiranya Wilson mempunyai dawai pagar sepanjang 40 meter. Okay, sekarang ni dekat sini dia tak bagi awak soalan direct. Dia bagi awak soalan pusing-pusing sikit. Dia kata dawai pagar sepanjang 40 meter. Maksudnya dia punya total dawai tu adalah 40 meter. So, awak tak boleh tengok dekat sini 40. Tak ada pun 40 kan sebenarnya. Dekat sini sebenarnya awak kena berfikir di luar kotak. Okay, 40 meter tu adalah sebenarnya jumlah perimeter yang boleh di cover oleh dawai itu. Okay. So kita tahu tadi lebar dia adalah P, panjang dia adalah 3P. Maka kan awak punya apa ni yang nak sangkar dia tu awak kena pagarkan tu bentuk segi 4 kan. So maknanya contohlah kat sini 3P tambah dengan 3P tambah P tambah P. So total tu adalah 40. Kenapa kita buat benda ni? Sebab kita nak tahu nilai P. Okay, sebab dekat soalan 2 ni dia tak bagi tahu nilai P tapi dia bagi total. Okay, total perimeter tu adalah 40. So awak kena cari nilai P dulu baru awak boleh baca daripada graf. Okay, so 3P tambah 3P tambah P tambah P 8P sama dengan 40. So P adalah 5. So dah dapat P adalah 5 tu baru kita baca daripada graf. Okay, so baca daripada graf dapat 5 pergi. Okay, so dia ngam-ngam dekat koordinat yang awak plot tu. Okay. So dekat mana? 75. So maknanya luas dia adalah 75 apabila P sama dengan 5. Okay. So itu untuk soalan 6. Okay, soalan 5 dan 6 dia nak awak bina graf. Tapi soalan 7 dia dah bagi awak graf. Maknanya awak kena interpret graf tu lah. Macam yang minggu lepas awak dah belajar. Okay. Soalan dia kata Raj ialah pengerusi kelab komputer. Dia ingin menempah meja T untuk ahli kelab daripada Puan Aini, guru koperasi sekolah. Puan Aini telah menyediakan satu graf bagi menunjukkan kos dalam RM dengan bilangan kemeja T. Okay, so tadi saya dah cakap apa yang di atas akan jadi paksi X,
Nampak? Bilangan kemeja T jadi paksi X, cos akan jadi paksi Y. So awak kena baca lah. Bila kemeja T 10 helai, okay, 10 helai, maka cos dia adalah 100. Okay? So bila kemeja T awak 30, awak akan lukis, tolak ke tepi, awak dapat 200. Okay? Kemudian 50, awak ulang step yang sama, 50 dapat 300, 70 dapat 400. Okay, settle untuk A. Kemudian dia kata B, setelah Raj mengamati graf tersebut, dia terkejut apabila mendapati kosong helai kemeja T kosnya RM50. Jika anda ialah Puan Aini, apakah penjelasan anda? Raj tu dia pergi jumpa Puan Aini, tapi dia kata, kenapa pula kalau saya tak beli, saya tengok dekat sini, kalau saya tak order apa-apa kemeja, tapi tiba-tiba je harga dia dah 50. Sebagai seorang penjual, awak rasa apa yang jawapan yang awak boleh bagi? Okay? So boleh banyak pilihan jawapan. Antaranya awak boleh kata RM50 tu cas penghantaran. Okay? Bila nak hantar baju, naik lori kan, cas penghantaran, duit minyak lagi. Okay? Ataupun boleh kata tu adalah keuntungan yang kita nak ambil. Okay? Macam-macam boleh jawapan selagi mana dia adalah logik lah. Okay. Terusnya C. Berapakah jumlah kos yang perlu dibayar oleh Raj untuk 60 helai kemeja T? Okay? So dia kata 60 helai kemeja T. So kita kena tengok dekat paksi mana? Paksi X. Sebab paksi X adalah bilangan kemeja T-shirt. Okay? So 68. So kita tak boleh main random. Again kita kena baca betul-betul. Okay? So dekat sini dia adalah 5 petak kecil mewakili 10 bahagian. Okay? So maknanya satu petak kecil tu mewakili berapa? 2. Okay, sebab 2, 4, 6, 8, 10. Macam tu lah. So 68 di mana? 68 di sini. Okay. So 68 adalah petak kecil yang keempat selepas 60. Okay. So 68 bawa naik ke atas, kemudian kita bawa ke tepi, kita akan dapat dia dekat mana? Ni 300 hingga ke 400 ada berapa petak kecil? 10. So maknanya 100, beza di sini 100 bahagi dengan 10. So setiap satu petak kecil ni mewakili 10 bahagian. So maknanya 300, 310, 320 dan seterusnya. So dekat sini dia akan jadi apa? 390 sebab dia adalah satu petak kecil sebelum 400. Okay. Last sekali, jika Raj cuma mempunyai bajet sebanyak 410, okay, nyatakan jumlah kemeja T yang dapat ditempah olehnya. Maknanya dia ada 410. Kita akan tengok dekat bahagian mana? Paksi Y, dekat bahagian kos. Okay, 410. So 410 dekat mana? Cikgu dah cakap tadi, satu petak kecil mewakili 10 ringgit. Okay, so maknanya 410 adalah satu petak kecil di atas 400. So kita bawa pergi ke kanan, kemudian bertemu dengan graf kita dan kita bawa dia ke bawah. Kita akan bertemu di bahagian 72. Okay, so maknanya dengan 410 Raj dapat menempah 72 helai kemeja T. Okay, kalau awak tengok dekat sini, graf ni paksi X dia dan paksi Y dia tak sama skala. Okay, so tolong berhati-hati bila membaca graf. Okay, kalau boleh awak terus tulis kat sini 2, 4, 6, 8. So nanti boleh jadi rujukan untuk yang belakang-belakang. Sini pun boleh tulis 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya supaya jadi rujukan. Okay, sebab dia tak sama skala. So itu saja dari cikgu. Cikgu Afi akan sambung untuk yang seterusnya. Okey, baik, terima kasih. Jadi saya akan teruskan lagi kepada 3 soalan yang terakhir. Bermula dengan soalan nombor 8. Nizam memukul bola golf yang diberikan kepadanya. Ketinggian bola itu Y meter dari permukaan tanah. Selepas X saat ialah Y sama dengan 8X tolak X kuasa 2. Graf di sebelah menunjukkan pergerakan bola golf itu setelah dipukul. Berdasarkan graf, soalan A, berapakah ketinggian bola itu pada saat ketiga? Jadi dengan menggunakan graf, bina satu garis yang memintas X sama dengan 3 dan juga memintas lengkung. Dan daripada titik pintasan pada lengkung, kita bina satu garis mengufuk yang memintas paksi Y. Okey, jadi soalan A, apabila masa adalah sama dengan 3 saat,
ketinggian yang terletak pada paksi Y adalah sama dengan 15 meter. Okey, seterusnya bagi soalan B. Pada saat keberapakah bola itu berada pada ketinggian 10 meter? So, ketinggian kali ini adalah merujuk kepada paksi Y. Jadi, apabila ketinggian pada 10 meter, apa yang kita akan dapat lihat adalah sekiranya kita tarik daripada paksi Y dibawa ke lengkung, didapati terdapat dua titik persilangan pada lengkung, iaitu satu di sebelah kiri dan juga satu lagi di sebelah kanan. Okay, jadi kita akan baca kedua-dua nilai tersebut. Di sebelah kiri, kita akan dapati bahawa titik persilangan berada di tengah-tengah. Begitu juga pada titik yang kedua yang berada di sebelah kanan, kita juga dapati bahawa titik persilangan juga berada di tengah-tengah. Jadi berdasarkan bacaan pada graf, so apabila ketinggian adalah 10 meter, maka masa 1.5 saat dan juga 6.5 saat. Okey, soalan C. Pada saat keberapakah bola itu akan jatuh ke tanah? Okey, bola jatuh ke tanah itu bermaksud bola berada pada paksi X. Jadi, pada saat keberapakah bola itu akan jatuh ke tanah, maka bacaannya adalah pada saat yang ke-8. D. Apakah ketinggian maksimum yang dicapai oleh bola itu? Jadi, sekiranya saya ingin bina satu garis yang mengufuk dan saya bawa pembaris saya dalam keadaan mengufuk sehingga menyentuh lengkung pada satu titik, okay, didapati titik tersebut berada pada ketinggian 16 meter. Jadi 16 meter adalah ketinggian maksimum. E. Apakah trend bagi pergerakan bola golf itu? Berdasarkan graf juga, daripada titik permulaan apabila bola itu dipukul, didapati bola tersebut naik sehingga mencecah ketinggian 16 meter sebelum turun semula untuk jatuh ke tanah. Jadi trend bagi pergerakan bola golf tersebut adalah menaik dan menurun. Okey. Jadi ini adalah penyelesaian bagi soalan nombor 8. Okey, seterusnya bagi soalan nombor 9. Zarul ingin menyewa basikal untuk bersia-sia di taman rekreasi. Terdapat dua buah kedai yang menawarkan perkhidmatan menyewa basikal di situ, iaitu syarikat A dan syarikat B. Graf menunjukkan kadar bayaran dan masa penggunaan basikal yang ditetapkan oleh kedua-dua buah syarikat. Berdasarkan graf, berapakah bayaran yang dikenakan oleh syarikat A bagi 3 jam penggunaan basikal? Jadi masa diwakili oleh paksi Y. Jadi apabila menggunakan basikal selama 3 jam di syarikat A, apa yang kita akan dapati adalah bina satu garis yang mengufuk melalui masa sama dengan 3 jam, iaitu paksi Y, dan menyilang garis lurus pada satu titik, dan daripada titik persilangan tersebut bina satu garis lurus yang mencancang memintas paksi X, dan didapati memintas paksi X pada 8. Jadi untuk soalan A, bayaran yang dikenakan oleh syarikat A adalah RM8. Okey, untuk soalan B, jika Zarul ingin menyewa basikal untuk 1 jam sahaja, syarikat basikal yang manakah menawar harga yang lebih murah? Okey, sekali lagi, sekiranya masa digunakan adalah 1 jam, jadi daripada paksi Y sama dengan 1, bina satu garis lurus yang mengufuk memotong kedua-dua garis lurus. Jadi apabila Y sama dengan 1, dia akan potong garis lurus bagi syarikat A, dan dia juga akan potong garis lurus bagi syarikat B. Dan daripada titik persilangan kedua-dua syarikat, kita akan bina satu garis lurus yang mencancang memintas paksi Y. Jadi pada syarikat A akan memintas paksi X pada X sama dengan 4, dan pada syarikat B akan memintas paksi X pada X sama dengan 5. Okey, jadi
Yang manakah menawarkan harga yang lebih murah? Maka syarikat A. Okey, jelaskan. So, syarikat A menawarkan harga yang lagi murah kerana bayaran yang dikenakan oleh syarikat A adalah RM4, manakala bayaran yang dikenakan oleh syarikat B ialah RM5. Baik, seterusnya untuk soalan C. Zarul mempunyai RM7 sahaja. Basikal syarikat yang manakah harus dipilih oleh Zarul? So, sekiranya Zarul mempunyai RM7, jadi pada paksi X sama dengan 7, bina satu garis lurus yang mencancang melalui kedua-dua garis lurus, meminta syarikat A di bawah dan juga meminta syarikat B di atas, dan daripada titik persilangan tersebut bina satu garis lurus yang mengufuk dan memintas paksi Y. Okey, berdasarkan bacaan pada graf, Zarul harus memilih syarikat B. Okey, jelaskan kerana syarikat B membenarkan penggunaan basikal selama 3 jam, manakala syarikat A hanya 2.5 jam ataupun 2 jam setengah. D. Untuk tempoh berapakah jam bayaran sewa bagi kedua-dua buah syarikat adalah sama. Jadi kedua-dua syarikat tersebut, syarikat A dan syarikat B, menyilang pada satu titik di sini. Jadi soalan tanya untuk tempoh berapa jam. Jadi masa diwakili oleh paksi Y. Jadi daripada titik persilangan kedua-dua syarikat, dapatkan bacaan pada paksi Y. Jadi untuk soalan D, jawapannya adalah 2 jam yang pertama. Dan yang terakhir, jika Zarul menyewa basikal selama 6 jam dari syarikat B, berapakah bayaran yang perlu dibayar oleh Zarul? Jadi sekiranya 6 jam, ini bermaksud dapatkan bacaan daripada paksi Y. So daripada nilai paksi Y sama dengan 6, bina satu garis lurus yang mengufuk dan memintas syarikat B. Daripada titik persilangan, bina satu garis lurus yang mencancang sehingga memintas paksi X. Dan didapati bahawa bacaan pada paksi X adalah RM10. Jadi ini adalah penyelesaian bagi soalan nombor 9. Pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan nombor 10, syarikat Maju dan syarikat Berjaya ialah dua syarikat telekomunikasi yang menawarkan pakej pelan prabayar telefon bimbit. Graf menunjukkan kadar bayaran dan masa perbualan yang ditawarkan oleh kedua-dua syarikat itu. Berdasarkan graf, berapakah kadar bayaran bagi 20 minit perbualan bagi syarikat Maju dan juga syarikat Berjaya? Jadi 20 minit diwakili oleh paksi X. Jadi pada bacaan X sama dengan 20, bina satu garis lurus yang mencancang memintas garis lurus untuk syarikat Maju dan juga syarikat Berjaya. Dan daripada titik persilangan kedua-dua syarikat tersebut, bina satu garis lurus yang mengufuk sehingga memintas paksi Y. Dapatkan bacaan pada kedua-dua nilai pada paksi Y. Jadi untuk soalan A1, kadar bayaran bagi syarikat Maju adalah RM3, manakala kadar bayaran bagi syarikat Berjaya adalah RM2.80. B. Jika Erin menggunakan telefon lebih daripada 30 minit untuk berbual sebulan, syarikat manakah menawarkan kadar bayaran yang lebih murah? Jadi untuk 30 minit adalah pada X sama dengan 30. Bina satu garis lurus yang mencancang daripada X sama dengan 30 sehingga memintas garis lurus kedua-dua syarikat, dan daripada titik pintasan bina satu garis lurus yang mengufuk sehingga memintas paksi Y.
Maka untuk soalan B, kiranya Erin berbual lebih daripada 30 minit, syarikat berjaya menawarkan harga yang lebih murah. Kerana syarikat berjaya mengenakan kadar bayaran RM4.40 manakala syarikat maju mengenakan kadar bayaran RM5. C. Umai hanya mahu membelanjakan RM4 sahaja untuk perkhidmatan itu. Syarikat manakah yang harus dipilih oleh Umai? Jadi daripada nilai Y sama dengan 4, bina satu garis lurus yang mengufuk sehingga memintas garis lurus kedua-dua syarikat, dan daripada titik persilangan kedua-dua syarikat tersebut, bina satu garis lurus yang mencancang sehingga memintas paksi X. Jadi kesimpulannya, Umai akan memilih syarikat berjaya kerana syarikat berjaya memberikan minit perbualan yang lebih lama berbanding syarikat maju. Okey, selesai. Jadi diharapkan penyelesaian ini dapat membantu pelajar. Oleh itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.